Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 minggu dulu, saya telah warning Perikatan Nasional bahawasanya UMNO dan Pakatan Harapan akan bangkitkan tuduhan rasuah terhadap bukan saja Perikatan Nasional tetapi terhadap pemimpin-pemimpin parti, termasuk 74 ahli parlimen dari perikatan yang telah menang PRU 15 baru ini, dan juga terhadap Muhyiddin Yassin, Tok Guru Abdul Hadi Awang dan kawan-kawan dan ahli keluarga Muhyiddin. Mereka akan dituduh menyeleweng atau salah guna kuasa dalam pelaksanaan 92.5 bilion ringgit, iaitu projek-projek kerajaan yang telah dibagi kepada kawan-kawan dan keluarga, dirunding tanpa tender, negotiated without tender. Mula-mula mereka kata 600 bilion, lepas tu turun kepada 520 bilion, sekarang ni 92.5 bilion pula. Dan dikatakan di antara 3 hingga 5% kickback atau komisen telah dibayar balik ke parti, dan sebanyak 4.5 bilion diguna untuk pilihan raya baru ini, PRU 15. Hari ini kecoh. Timbul tuduhan terhadap Hadi, terhadap Muhyiddin. Semalam mereka bangkitkan ahli keluarga Muhyiddin, disebut beberapa orang, anak dia, menantu dia, dikatakan terlibat dengan rasuah dan akan ditangkap, dan 74 ahli parlimen perikatan akan diisytihar menang tak sah oleh kerana melibatkan rasuah dan macam-macam lah. Gambaran yang diberi, 74 ahli parlimen perikatan akan digugur, pilihan raya semula atau pilihan raya kecil akan diadakan, dan 74 kerusi ini akan diisytihar kosong oleh Election Commission. Dan ini sebab rasuah, dan bukan saja 74 kerusi itu akan diisytihar kosong ataupun ahli parlimen itu digugur, tetapi akan ditangkap juga sebab duit yang mereka belanja tu bukan saja melebihi had tapi duit rasuah. Dan ramai pemimpin pun akan masuk penjara dan macam-macam. Sampai malam tadi, sampai hari ni pagi pun banyak lagi mereka bercakap tentang isu ini. Gambarannya ialah Perikatan Nasional is going to fall. Perikatan Nasional akan jatuh, pemimpin-pemimpin akan ditangkap dan dimasuk penjara, 74 ahli parlimen mereka akan ditendang keluar, dan akan ada pilihan raya sekali lagi dalam 74 kerusi parlimen. Ini gambaran yang diberi. Saya dah warning 2 minggu dulu dia orang nak main game ni, tapi ramai orang perikatan marah dengan saya. Dia kata saya ni macam menuduh. Saya tak menuduh. Bukan saya tuduh yang mereka ni salah guna kuasa, rasuah, membelanja duit rasuah untuk pilihan raya, membelanja jumlah yang melebihi had atau melebihi apa yang undang-undang benar dan sebagainya. Saya beritahu ini, diorang akan bangkitkan isu ini sebab kita sudah tahu lebih awal ini rancangan mereka, dan mereka sudah bersedia nak attack. 2 minggu dulu saya warning perikatan that they are going to attack you dengan isu-isu ini, tapi dia orang tidak prepare defense. Dia orang tidak fikir cara mana nak mempertahankan diri mereka. Dia orang serang saya pula, marah saya pula. Jadi Lokman ni cakap saya ni cyber trooper perikatan. Yang sebenar perikatan pun marah saya sebab saya bangkit isu ni. Tapi ialah kita nak preempt. Bila kita tahu musuh nak serang, kita preempt lah. Sebelum dia serang kita, kita serang dulu. Masa dia orang dalam persiapan, while they are
preparing to attack, kita attack dulu sebelum dia orang boleh bersedia. But now dah 2 minggu, so sampai Sarawak Report pun dah lapor benda ni. Dan persepsi mereka bagi ialah, oi, perikatan ni lagi teruk pada barisan dari segi rasuah, salah guna kuasa, curi duit rakyat. Dan gambaran yang UMNO nak beri ni simple. UMNO nak explain, nak beri alasan, nak beri justifikasi. Sebab apa mereka menang hanya 26 kerusi? Kalau 30 lah masuk barisan. Kalau UMNO saja 26 kerusi, banding dengan Perikatan 74 kerusi. How did you win only 26? Perikatan menang 74. Padahal mereka duduk bising berbulan-bulan sebelum PRU15 bahawasanya mereka akan menang 2/3. 2/3. Maknanya 148, sekurang-kurang 148 kerusi. Mungkin lebih pada tu, 150. Dan barisan akan menang solo. Maknanya Barisan Nasional sahaja akan menang 2/3. 148 hingga 150 kerusi. Tak payah bergabung dengan mana-mana parti lain. This just Barisan Nasional alone. 2/3. So yang PAS dengan Bersatu atau Perikatan wipe out. PAS dengan Bersatu 0. Kosong. They will get wiped out. Terengganu Kelantan tu, UMNO akan sapu bersih. Walaupun yang sebenarnya UMNO di Terengganu dan Kelantan, termasuk Amanah, tidak menang satu pun kerusi. Kosong. So this is the Saiwa yang diorang main. Maknanya Perikatan akan mati, Bersatu dan PAS akan dikuburkan. Di Terengganu dan Kelantan juga, termasuk Kedah. Dan UMNO barisan tak payah berpakat dengan sesiapa untuk bentuk kerajaan dengan 2/3 majoriti. Tapi sekarang ni nampaknya UMNO yang kena wipe out. Nampaknya Perikatan yang sapu bersih. Dan macam mana ini boleh berlaku? Selepas you ni cakap besar, you ni takbur. Dia Islam ni kata jangan takbur. Kalau kita takbur ni, Tuhan akan ajar kita, teach us a lesson, you know. So now dia kena explain, dia kena beri justifikasi, dia kena bagi satu alasan. Sebab apa? UMNO hanya menang 26 kerusi banding dengan Perikatan yang menang 74. Padahal awak cakap awak akan menang 2/3 all on your own. Solo awak akan menang 2/3. Sekarang ni awak hampir dikuburkan. What happened? What happened is simple. Inilah yang dia orang duk bangkit ni beberapa minggu. Perikatan main duit. Perikatan beli undi. Perikatan telah sogok pengundi. Beri rasuah kepada pengundi. Jadi Perikatan belanja 4.5 bilion. Padahal UMNO belanja 1 bilion sahaja. Only 1 billion. Sebab tu UMNO kalah teruk. Macam mana UMNO nak menang 2/3 dengan membelanjakan hanya 1 bilion? Apabila Perikatan belanja 4.5 bilion. Mana mari 4.5 bilion tu? Duit simpanan Hadi dengan Muhyiddin ke? Dia punya ASB ke? No. 4.5 bilion tu datang dari rasuah. Rasuah melibatkan 92.5 bilion kontrak kerajaan. 92.5 bilion kontrak kerajaan. Mula-mula 600. Sekarang ni dah turun ke 92.5. Jadi Muhyiddin semasa Perdana Menteri selama 6 bulan telah memberi kawan-kawan dia, kroni dia, penyokong dia, termasuk keluarga dia sendiri, dia telah beri 92.5 bilion kontrak runding tanpa
tender. Negotiated without tender. Jadi, melalui 92.5 bilion kontrak kerajaan ni, mereka tendang balik kickback 4.5 bilion commission. Dan 4.5 bilion lah yang mereka guna, yang PAS dengan Bersatu guna untuk pilihan raya. Jadi 4.5 bilion tu banyak. Kerana itulah mereka menang 74 kerusi. Dan UMNO hanya menang 26 kerusi sebab UMNO hanya belanja 1 bilion. Yang sebenarnya, kalau ikut undang-undang, election law, undang-undang pilihan raya, sesatu parti tidak boleh belanja lebih dari 100 juta. 100 million. Bukan billion. Million. Dan 100 juta ni, kalau kita ambil bukan saja 222 kerusi parlimen, di mana limit dia 200,000 sahaja. Satu kerusi 200,000. Tapi termasuk hampir 600 atau 600 lebih sikit kalau kita ambil dengan Sarawak sekali yang pilihan raya negeri separate from tu. Maknanya 600 kerusi DUN, Dewan Undangan Negeri. So, kesemuanya, kalau kita ambil dengan DUN dengan parlimen sekali, lebih kurang 800 kerusi. 800 kerusi, 222 is parlimen dan yang balance tu DUN. Kalau kita ambil total lah, hanya 100 juta, 100 million. Tapi bukan semua DUN negeri dipertandingkan sebab ada 6 DUN pilihan raya negeri akan diadakan tidak lama lagi, dan beberapa DUN tu pilihan raya negeri telah diadakan lebih awal dari PRU 15. So we're not even including all the states. Some only. Beberapa negeri sahaja. Which means dia dalam 80 juta. Dia tak boleh meningkat sampai 100 juta. So, kalau betul UMNO kata dia hanya belanja 1 bilion banding dengan 4.5 bilion yang dibelanja oleh Perikatan, itu pun sudah salah. UMNO mengaku belanja 1 bilion, tetapi sepatutnya mereka belanja tak sampai 100 juta, iaitu 80 juta. Itu had dia. So UMNO pun sudah belanja melebihi had. How can UMNO spend 1 billion apabila undang-undang hanya membenda mereka belanja 80 juta sahaja? So UMNO pun melakukan kesalahan. Dan UMNO pun mengaku, ya, walaupun mereka hanya belanja 1 bilion banding dengan Perikatan belanja 4.5 bilion, UMNO pun salah. UMNO pun telah melakukan jenayah. Because you cannot spend more than 100 million. Macam mana you belanja 1 bilion? Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2015, 2015, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengaku. Mahathir kata, ini kita quote apa Mahathir kata, saya tak faham macam mana Najib ni boleh belanja sampai 2.6 bilion duit duit yang dia terima dari Arab. 2.6 bilion melebihi apa yang saya belanja masa saya Perdana Menteri. Ini Mahathir cakap. Mahathir cakap, masa saya Perdana Menteri, kita hanya belanja 1.5 bilion saja untuk pilihan raya. Yang Najib ni sampai 2.6 bilion ni macam mana banyak sangat? Najib jawab, kata, duit ni bukan untuk pilihan raya saja, dia untuk kegiatan politik juga. Not just for election, for political activities as well. Bermaknanya 2.6 bilion yang Najib belanja ialah untuk pilihan raya dan kegiatan politik. Mahathir kata tak menasabah. Saya hanya belanja 1.5 bilion, awak belanja 2.6 bilion. Itu melebihi apa yang sepatut dibelanja. So,
Mahathir dengan Najib pun bila dia orang berdebate, dia orang pun duk cerita belanja 2.6 bilion, belanja 1.5 bilion, 2.6 bilion semasa Najib, 1.5 bilion semasa Mahathir. Dari dulu, UMNO dan Barisan Nasional membelanjai more than 100 million. Lebih dari 100 juta. Dan dia orang mengaku. Mahathir mengaku. Najib mengaku. Yang dia orang belanja berbilion-bilion. Untuk pilihan raya, untuk kegiatan politik dan sebagainya. So, apa beza yang UMNO ni duk tuduh PAS ni membelanjai lebih dari apa yang had. Apabila masa Najib, masa Mahathir, dia orang belanja bilion-bilion dan dia orang mengaku. So, apa yang dia tuduh, kononnya perikatan membelanjai lebih dari had, is nonsense. Sebab UMNO mengaku dari 30-40 tahun dulu lagi, dia orang dah belanja sampai berbilion-bilion untuk pilihan raya. There is no secret. Dan memang pilihan raya baru ni banyak sungutan. Saya terima banyak komplain. Orang komplain kata duit tak cukup. UMNO tidak memberi peruntukan cukup. Jadi ramai dari diorang ni jentera-jentera UMNO tak boleh nak bergerak. Sebab jentera UMNO ni dah diajar dah berpuluh-puluh tahun. No money no talk. Kalau duit tak turun, jentera tak bergerak. So, di banyak tempat tu, jentera tu lumpuh. Lumpuh kerana duit tak cukup. Tapi UMNO dah belanja 1 bilion. Macam mana tak cukup lagi? Dan banyak dari duit yang dibelanja ni, mengikut yang feedback saya dapat, bukan parti yang beri tahu. Parti tak keluar 1 sen. Ada yang komplain kata, ibu pejabat tak hantar 1 sen pun. Dia suruh cari sendiri. So, banyak peruntukan bajet yang dikeluarkan untuk pilihan raya baru ni. Ini untuk calon-calon UMNO Barisan, ya. Bajet ni datang dari third party. Tauke-tauke, millionaire, jutawan-jutawan. Ni orang businessman. Dia orang yang bantu. Sebab bahagian tu tak ada duit. UMNO tak bagi duit. Duit tak turun. Jentera ni dah nak mogok. Tak ada duit, dia orang tak mau kerja. Jadi, orang luar, sponsor yang ulurkan duit. Ada satu tempat, saya tak mau sebut nama tu lah. Dia kalah. Tapi sponsor keluar sampai 5 juta, 6 juta. 5-6 million. Sponsor yang bagi. Oleh kerana UMNO tak bagi duit. Duit dari UMNO tak turun, so sponsor terpaksa keluar 5-6 juta untuk kerusi itu. Padahal, yang dibenar 200,000. 200,000 sahaja. Saya tak sebutlah, tapi saya tahu kursi yang mana. Sepatut 200,000, dia terima 5-6 juta. Tapi kalah. So, this is going on. Now, sekarang ni, UMNO dia nak turn back. Dia nak kata, ini yang dilakukan oleh Perikatan PAS dan Bersatu. Dan Muhyiddin serta Tok Guru Abdul Hadi Awang juga mengetahui dan terlibat. So, dia orang kata, yelah, mungkin duit tu tak keluar dari parti. Keluar dari third party, iaitu sponsor. Dan sponsor lah yang belanja sampai berjuta-juta. Walaupun bukan parti yang belanja. Itu pun salah. Ya, itu pun yang UMNO buat. Pilihan raya baru ni banyak mana duit belanja. Bukan UMNO belanja. Sponsor. Dia orang pau orang ni, pau orang tu. Kalau nak suruh saya sebut, saya boleh sebut. Saya boleh sebut calon dan sponsor dia siapa. Who is the calon, who is the sponsor. Saya boleh sebut. Tapi kita tak mau buat personal lah benda ni. So the issue is this. UMNO bangkitkan isu ni kerana nak kononnya nak kata UMNO yang sebenar tidak kalah. UMNO yang sebenar masih ada sokongan dari orang Melayu. Tapi kerana Perikatan main kotor,
kerana Muhyiddin dan Hadi Awang main kotor, dia orang beli pengundi, maka UMNO kalah teruk kerana perikatan main kotor, perikatan main politik wang, atau perikatan telah sogok pengundi. So maknanya UMNO kalah teruk ni. Kata nak menang 148 kerusi, akhirnya menang hanya 26 kerusi sahaja. 100 pun tak boleh menang. Tak usah katalah 148 ke 150. 100 kursi pun tak boleh menang. Hanya menang 26. Banding dengan perikatan yang menang 74. Bukan salah UMNO. Yang sebenar orang Melayu masih sokong UMNO. Orang Melayu masih nak UMNO. Tapi orang Melayu ni telah dibeli untuk tidak mengundi untuk UMNO, tapi mengundi untuk Perikatan Nasional. Kalaulah Perikatan Nasional tidak belanja sampai 4.5 bilion, kalau Perikatan Nasional ni play fair, don't play dirty, maka hari ni UMNO akan menjadi kerajaan pusat dengan 148 kerusi parlimen yang dimenangi oleh Barisan, dan UMNO tidak payah menjadi hamba atau baruah kepada Pakatan Harapan. UMNO will be the boss all alone, Barisan Nasional. Dan Perikatan serta Pakatan kedua-dua akan duduk dalam pembangkang. Perikatan pun pembangkang, Pakatan pun pembangkang. Kerajaan is Barisan Nasional Solo. So that is the issue. It's side war. Dia orang nak menunjukkan kononnya UMNO tidak kalah. Pilihan raya baru ni, UMNO tidak kalah. Yang sebenarnya, pada hakikatnya, UMNO menang. UMNO menang 2/3 atau Barisan menang 2/3 dari kerusi parlimen di PRU 15 baru ni. Itu yang sebenar apa yang berlaku. Tapi yang UMNO menang hanya 26 is kerana permainan kotor. Dan kalau tidak pasal 4.5 bilion tadi, duit yang dibelanja oleh perikatan, maka hakikatnya UMNO yang sebenar menang 148 kerusi di dalam PRU 15. So, taklah malu. Maknanya UMNO boleh tebus dia punya maruah. Yang UMNO ni actually menang, tidak kalah, dan UMNO menang 2/3, tapi tidak menang 2/3 kerana duit. So that's the issue lah. So untuk membuktikannya, kalau cakap saja tak guna. Untuk membuktikan yang UMNO ni cakap benar, tuduhan UMNO terhadap perikatan ni benar, dan pada hakikatnya UMNO tidak kalah pilihan raya, maka perlulah mereka tangkap beberapa pemimpin-pemimpin perikatan, dan juga mereka kena file election petition terhadap beberapa ahli parlimen perikatan dan cuba dapatkan mahkamah, bantuan mahkamah untuk declare bahawasanya kemenangan mereka ni kerana rasuah, maka kemenangan ahli parlimen perikatan ni perlu dibatalkan dan pilihan raya semula diadakan. Diorang try dululah 2-3 kerusi. So kalau berjaya, maknanya betul lah apa UMNO cakap ni. UMNO actually menang pilihan raya baru ni, PRU 15. Tapi kerana duit, ini yang berlaku. So maknanya UMNO is actually very strong. UMNO actually ni sokongan orang Melayu ni tinggi. So tidaklah kata sokongan orang Melayu terhadap UMNO ni dah merosot, dan UMNO ni tunggu masa untuk dikuburkan. Maknanya kain putih, kain kapan untuk UMNO sudah bersedia. Tak lama lagi UMNO akan dibelit dengan kain putih dan dikuburkan. Itu not true. Tak betul. Because kita dah buktikan yang UMNO menang, perikatan kalah, tapi perikatan menang kerana duit. Assalamualaikum. Salam sejahtera.